أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Dan orang yang sabar kerana mengharap keredaan Tuhannya, melaksanakan solat, menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Apa itu tempat kesudahan yang baik? So Allah explain dekat ayat seterusnya, ayat 23, iaitu syurga-syurga Adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari kalangan nenek moyang mereka, pasang-pasangan mereka dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, apa yang malaikat ucapkan dekat ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera pada hari ini ke atasmu kerana kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Sadaqallahul azim. So ayat ni simple je. Dia ceritakan tentang macam mana orang yang dekat ayat 22 tu, orang yang sabar. Sabar menghadapi kehidupan, sabar struggling to be istiqamah in Allah punya jalan, sabar untuk keep on buat baik, sabar untuk melakukan perkara-perkara yang Allah suka, sabar untuk buat amalan-amalan tak kisahlah fardu ain ke, fardu kifayah ke. So bila kita faham perspektif bersabar dalam segala amalan, tak kisahlah fardu ain atau fardu kifayah, maka kesabaran tu meliputi bila mana kita nak melakukan amal ibadah khusus kepada Allah, dan juga bila kita melakukan amalan-amalan kehidupan kita yang bersifat umum, macam contoh belajar, kerja, apa lagi, macam-macam lah kan. So ada orang kerja dia frontliner kan, yang sampai tak rehat, yang sampai tak balik rumah, ada macam-macam lagi. Ada orang kerja dia work from home kan, ada orang kerja dia belajar, ada orang kerja dia buat research dan sebagainya. Tapi hendaklah kita tahu bahawa tak ada satu pun kerja yang lebih mudah daripada kerja yang lain. Maksudnya kita tak boleh macam nak kata, alah dia tu buat itu je, aku ni lagi susah. Sebab apa? Sebab kita percaya bahawa setiap kehidupan kita ni disusun oleh Allah, dan ujian kehidupan kita ni Allah custom made dan tailor made according to what we need and what we have to improve. Jadi Allah menguji setiap orang pada titik kelemahan masing-masing. Kenapa Allah bagi orang tu kerja macam tu? Sebab Allah tahu dengan melalui ujian yang macam tu, dia akan grow, dia akan lebih dekat dengan Allah. Kenapa Allah bagi orang tu ujian kehidupan dia kena buat research, dia kena buat itu? Sebab Allah tahu itu cara terbaik untuk dia grow. Potential dia akan lebih di-unleash kan. Dia boleh dapat lagi banyak contribute untuk ummah. Dia akan lebih dekat dengan Allah. Dia akan rasa tak mampu yang menyebabkan dia jatuh terduduk dan kembali kepada Allah. So Allah always ada cara dia yang tersendiri untuk memastikan setiap hamba dia dapat beriman secara optimum. Jadi semua pekerjaan ataupun benda-benda yang telah disusunkan untuk setiap seorang daripada kita, itu adalah terbaik di kapasiti kita dan di position kita. So sebab tu jangan kita pandang rendah pada orang. So semua orang pun sedang berada di fasa yang paling dia teruji. Tak kisahlah dia buat apa. Tapi kalaulah orang tu, dekat ayat 22 tu dia kata, kalaulah orang tu bersabar dalam menghadapi ujian kehidupan dia. Ada orang ujian kehidupan dia adalah menjadi housewife kan. Siapa kata housewife tu kerja dia mudah kan? Banyak kerja, nak menguruskan anak-anak, nak kerjakan ni. Orang yang kerja rasa dia yang paling busy, orang yang belajar dia lah orang paling busy. So semua orang nak rasa dia paling busy. Sebenarnya yes, memang semua orang pun paling busy kan. Sebab itulah benda yang you paling struggle di fasa you.
Tapi kalau orang tu bersabar dan dia sabar tu sebab dia mengharapkan Allah please with her, Allah please with him, dan mengharapkan keredaan Allah, dan untuk mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan semua tu, dan untuk dapat kekuatan untuk keep on bersabar, apa yang dia buat? Dia melaksanakan solat, dia menginfakkan rezeki yang Allah berikan. Maksudnya macam apa yang Allah bagi pada dia, dia share dengan other people kan. Dan dia mengetahui bahawa dalam rezeki dia tu ada hak-hak orang lain kan. Secara sembunyi atau terang-terangan. Dan kemudian apa lagi dia buat? Menolak kejahatan dengan kebaikan. So apa lagi dia buat? Orang buat jahat pada dia balas dengan baik kan. Orang itulah, orang yang buat semua benda itulah orang yang mendapat kesudahan yang baik. So apa itu kesudahan yang baik? Iaitu syurga Adnin. So kan kadang-kadang kita macam bila kita dah struggle dan work so hard for something, and in order untuk accomplish benda tu, kita mesti bersabar kan. Kita bersabar sebab tu kita dapat settlekan satu-satu task kita tu. So, contoh kalau saya mungkin konteks dia adalah menyiapkan satu paper. So kalau saya keep on bersabar dan berusaha dan bertawakal dan mencuba, Allah kata last kali ending untuk orang yang berusaha ni adalah apa? Syurga Adnin ni. Kalau dia buat kerana Allah dan dalam batas menjaga kerangka syariat Allah kan. Seolah-olah Allah macam bagi kita satu paradigma lah. Macam kan selalu kita bila stres, lepas tu kita nak reward diri kita kan. Selalunya orang akan macam nak buat benda yang dia teringin, orang nak makan benda sedap, ataupun selalunya orang nak pergi vacation, travel dan sebagainya kan. Tapi kat sini Allah macam bagi kita satu paradigma yang lain kan. Bila you lepas struggle buat sesuatu benda tu, terus buat benda yang lain. Sebab apa? Sebab kat dunia ni kita tak ada break kan. Break kita adalah mengharapkan syurga dekat akhirat nanti. Dan Allah macam ingatkan kita, work hard lah di dunia ni sebab nanti finally kau akan rehat dekat syurga nanti. Dekat syurga tu nanti kau akan masuk dan berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan nenek moyang kau yang kau tak pernah jumpa, dengan seluruh family members kan. Kat dunia ni kita kena pergi sekolah lah, kena kerja lah, apalah. Kadang kalau ikut hati kita nak balik kampung, kita nak duduk bawah ketiak mak kita nak duduk dengan family kita, dengan orang-orang yang kita sayang. Tapi tak boleh macam tu kan. Sebab kalau tak habislah kan, macam mana dengan pekerjaan kita, macam mana dengan belajar kita. So nak tak nak dekat dunia ni kita memang kena bekerja keras. So Allah kata tak apalah, nanti rehat yang ultimate, nanti happiness yang ultimate, gathering yang ultimate adalah dekat syurga nanti. So work hard lah dekat dunia ni dengan ambition dan goal bahawa nanti one day aku nak rehat yang ultimate dengan keluarga aku, happy-happy dengan orang yang aku sayang dekat syurga nanti. Dan pada waktu tu kita akan reach satu tempat dan perakhiran yang sangat best lah, iaitu syurga tu kan. And we are longing for the day when the angel will finally greet us and say to us, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu di atas kesabaran kamu kan. So macam kat sini menarik lah. Dia macam acknowledge, macam kan dia boleh je cakap Assalamualaikum, tapi dia kata Salamun alaikum bima sabartum. Nak katanya apa? The price that you have to pay to enter Jannah and Adnin, syurga Adnin tu adalah sabar tu. Sebab tu dekat ayat 22 tu tadi dia kata dan orang yang sabar. Nak katanya dekat dunia ni memang kerja kita kena mujahadah, sabar. Sebab apa? Sebab nanti semua bayaran tu akan dibayar dekat syurga kan. Orang yang nak sihat, dia kena sabar untuk tak makan, padahal benda tu dia sangat suka kan. Orang yang suka tidur, dia kena sabar, tak boleh nak banyak tidur dekat dunia sebab nanti tak buat kerja, lepas tu Allah tak suka gitu. Kat dunia kena produktif. So simpan, nak tidur, nak makan, nak bergembira, nak balik kampung, nak jumpa mak ayah, nak spend time dengan orang kita sayang. Semua benda tu dekat syurga nanti. So jadikanlah syurga Adnin dekat ayat 23 dan ucapan para malaikat iaitu Salamun alaikum bima sabartum itu sebagai driving force kita untuk lebih berusaha, bersusah-susah dan struggle di dunia yang penuh dengan kesusahan ini kan. So marilah kita keep on bersabar dan berusaha lagi.